Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bagi salam Kak Azimah, Kak Mawasari, Jamilah, Lili Tambi, Kak Nur Fazilah, Halimi, dan semua, insya-Allah. Silakan masuk dalam slot kita pada pagi ini, iaitu bengkel bacaan dan tadabbur surah-surah lazim. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak Mawar Sari. Okey, dan semua silakan masuk, pakat-pakat join. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Suara dan gambar clear ke? Cuba komen sikit. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama. Pada pagi ini kita nak berkongsi tentang tadabbur ataupun kelebihan surah-surah lazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama sebelum kita mula kita istighfar sama-sama, insya-Allah. Pagi ni kita fokus kepada bacaan dan tadabbur, insya-Allah, ya. Kak Haliza, Kak Salina, Zawiyah Dola, Mariam Omar dan semua, silakan masuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik semua yang bersama pada pagi ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pada yang bagi salam silakan masuk yang bersama-sama pada pagi ini dalam kita punya sama-sama. Pagi ini kita nak belajar, dan pagi ini kita nak baca dengan betul surah-surah lazim dan tadabbur surah-surah yang selalu kita amal. Masya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Terbaik semua. Okey, jom kita sama-sama pakat-pakat kita lipat kali gandakan pahala kita dengan kita share banyak-banyak. Subhanallah, terbaik semua. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam pada yang bagi salam. Okey, astaghfirullahalazim. Bersama-sama kita pada pagi ini syukur Allah pilih kita dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia. Kak Aida, okey, Kak Rohana, Zahara, Abang Mokhtar, Saniza, Kak Roy pun ada pada pagi ni. Mantap, terbaik. Okey. Kak Nur Laila Azham, Kak Ayah Nusura Taib dan semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Silakan masuk. Pada pagi ni kita sama-sama kita nak luangkan masa
kita nak sama-sama nak tadabbur surah-surah lazim dan sama-sama juga kita nak perbetulkan surah lazim. Alhamdulillah untuk sambungan siri yang lepas. Okey, boleh? Alhamdulillah. Kita bagi masa lebih kurang 2 minit sebelum kita nak mula. Sama-sama kita selawat buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, silakan masuk. Waalaikumsalam family mengaji Tenten, Kak Fauzia, Apple Hijau, Kak Siti dan semua pakat-pakat. Alhamdulillah terbaik Puan Aisyah. Okey, jom sama-sama kita selawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terbaik semua. Terima kasih pada yang dah share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik semua. Alhamdulillah. Okay, jom sama-sama kita teruskan. Kita pakat-pakat. Kita niatkan kita nak mendapat keberkatan, kita nak belajar sama-sama, kita nak membaca dengan betul dan tepat, dan sambil kita nak tadabbur surah-surah lazim tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama nak tambah ilmu pada pagi ni insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, terbaik semua. Okey, baik, jom kita mulakan sama-sama untuk slot tadabbur dan bacaan surah-surah lazim pada pagi ini. Tujuan dia untuk apa? Kita sama-sama kita nak memahami surah-surah lazim yang selalu kita baca, dan sama-sama kita nak perbetulkan sedikit hukum-hukum tajwid, insya-Allah ya. Jom sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niat kita nak hadiahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ni, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah. Mudah-mudahan berkat kita semua bersama-sama untuk terus kita nak jadikan kehidupan kita setiap hari lebih baik melalui Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Mudah-mudahan kita berpagi-pagi dalam keadaan bahagia, seronok, tenang-tenang. Mungkin ada yang sedang duduk di rumah santai-santai, okey. Mungkin ada yang dengar sambil masak, mungkin ada yang dengar sambil kerja. Okey, pantai timur, utara ataupun selatan. Johor kerja hari ni kan. Okey, dan insya-Allah hari ni kita sebentar saja, tak lama. Kita punya slot pada pagi ni, kita nak sama-sama kita nak membaca surah-surah lazim yang selalu kita baca. Di samping kita nak tadabbur sikit. Sikit-sikit kita nak tadabbur, insya-Allah ya. Minggu lepas kita dah masuk surah Al-Asyrah. Hari ni kita nak teruskan sedikit saja sebelum kita nak masuk surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tin, dan surah, kalau sempat kita masuk surah Al-Alaq. Okey, baik, jom kita baca dulu sama-sama surah Asy-Syarhah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah. Okey, baik. Surah ni cerita tentang apa? Sebab minggu lepas kita dah fokus tentang bacaan, dan hari ni kita nak cerita tentang surah Asy-Syarhah. Surah Asy-Syarhah ni cerita tentang kemudahan, yang mana dinamakan kemudahan ataupun dengan nama kelapangan dada, kerana di dalam surah ni Allah menceritakan tentang nikmat yang akan diperolehi oleh hamba Allah setelah menghadapi kesabaran, kesusahan, okey, setelah menghadapi kesukaran dalam mentaati perintah Allah ataupun apa-apa juga dugaan yang menimpa. Okey, nikmat yang seseorang hamba bila dirasa susah, Allah dah janji dalam Al-Quran
dalam surah yang lain, dalam surah An-Nahl Allah kata apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Okey, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik untuk mereka. Allah janji, siapa yang amal soleh, Allah bagi kehidupan yang baik. Okey, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Okey, boleh catat dalam komen. Surah An-Nahl, surah Lebah ayat yang ke-97. Sama ada lelaki atau perempuan yang buat amalan yang baik, Allah janji Allah akan bagi kehidupan yang baik. Pertama. Yang keduanya Allah akan berikan sebaik-baik pahala. Okey, sebab apa? Kerana dosa ini menyebabkan kegelisahan. Dosa ini menyebabkan kesedihan. Dan dosa ini menyebabkan kita tidak menjadi tenang. Okey. Dan dalam ayat yang ke 5, okey. Fa inna ma'al usri yusra. Maksudnya apa? Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Okey, maksudnya apa? Kalau orang dulu kita dipanggil bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, tetapi sebenarnya dalam Al-Quran Allah dah cakap di sebalik kesusahan ada kemudahan. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Dan ini ayat yang Allah jamin dalam Quran, dan Allah ulang 2 kali ayat ni. Okey, inna ma'al usri yusra. Ayat 6 Allah tegaskan lagi sekali, sesungguhnya bersama kesulitan, kesusahan ada kemudahan. Okey, dalam hidup ni sebenarnya kita bukan nak bersenang lenang, kerana Allah jadikan kita hidup kat dunia ni wama illa liya'budun. Okey, Allah jadikan untuk semata-mata kita nak beribadah kepada Allah. Walaupun dalam keadaan dekat dunia ni kita tak semestinya kita dapat semua benda apa yang kita nak. Tapi hakikatnya apa yang kita perlu pastikan adalah kita nak kena hidup berdasarkan apa yang Allah nak. Walaupun dalam keadaan katakanlah kalau kita hidup dalam keadaan kita nak apa yang kita nak, tetapi dalam keadaan kita tak taat perintah Allah, takut-takut Allah murka kita. Biarlah kita hidup dalam keadaan kita tak dapat apa yang kita nak, tapi kita dalam keadaan kita sentiasa taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam surah ni benda yang paling penting untuk kita kena tahu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesusahan pun, dalam keadaan diduga oleh orang kafir, orang musyrikin, Allah bagi berita gembira kepada Nabi bahawa dengan kesulitan dan kesusahan yang Nabi alami, Allah janjikan untuk kemudahan di masa akan datang. Walaupun Nabi awal-awal dakwah dulu Nabi susah, tetapi selepas itu Allah berikan kemenangan. Allah berikan kekuatan untuk Islam untuk terus berkembang. Dan Allah kata apa? Walaupun kita telah berjaya, ayat ke-7, fa idza faraghta fansab. Walaupun kita telah selesai bekerja, berjaya, jangan selesa. Comfort zone is enemy. Bak kata orang Jawa fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai kerja kamu, teruskanlah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Teruskan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Kata guru saya, kejayaan itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Ulang balik. Kejayaan itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Kerana apa? Kerana wa ila rabbika farghab. Kerana kepada Allah lah kita nak berharap. Hanya kerana Allah lah kita nak harapan kita. Kerana Allah. Apa-apa pun kita buat, ke dunia pun kita akan dapat. Tetapi dalam surah ni Allah suruh kita fa iza faraghta fansab. Bila kita dah buat sesuatu kerja selesai,
maka buat kerja seterusnya dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, hebat Al-Quran kan. Allah bagi tahu dalam Quran supaya kita kena sentiasa bersungguh-sungguh. Okey, kita kena bersungguh-sungguh dalam apa-apa kerja, dan bila dah selesai satu kerja, jangan duk relax. Teruskan bekerja kerana kerja juga adalah ibadah, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak tumpu pada tadabbur dan bacaan tuan-tuan puan-puan. Sengaja saya tak tunjuk muka, takut nanti tak fokus. Okey, boleh? Okey, jom. Kita dah selesai surah Asy-Syarah. Jadi kita nak teruskan surah At-Tin. Surah At-Tin. Boleh semua? Kita nak teruskan surah At-Tin. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Dan ayat lain yang menceritakan tentang faiza faraghta fansab, maksudnya adalah setelah kita telah selesai mengerjakan kerja dengan keras, dengan bersungguh-sungguh, maka laksanakanlah kerja lain. Mufassir ataupun pentafsir ulama mengatakan selepas kita melakukan ibadah, berdoalah. Itu ayat yang tafsir. Berdoalah selepas kita dah lakukan ibadah, kita dah solat, kita dah zikir kan, kita dah baca Al-Quran, berdoalah supaya Allah bagi kekuatan untuk kita teruskan kerja kita yang lain. Okay, tuan-tuan perempuan, hati-hati dengan Hisham Syam ni, dia scammer tuan-tuan perempuan. Semua live dia masuk. Saya dah block dia tapi masuk juga. Hisham Syam okay, baik. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan perempuan, okay, hati-hati dengan orang yang bernama Hisham Syam. Okay, scammer berleluasa. Ini sebab mereka WhatsApp kita, lepas tu mereka hantar dokumen, takut tak betul, lepas tu dia kesian. Lepas tu hati-hati tuan-tuan perempuan, kami tidak melantik mana-mana wakil untuk menjadi perantara untuk kami. Nak bayar yuran ke, nak beli produk ke, ya. Okey, baik, insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan. Seterusnya kita teruskan surah At-Tin. Dapat sesuatu dari surah Asy-Syarah? Okey, cara nak amal surah Asy-Syarah, kalau nak jiwa tu resah kan, okey, lepas solat, ini saya pun tak buat tapi saya pernah dengar ustaz, saya lupa ustaz apa cakap seorang guru sebut, saya buat jarang, kadang-kadang. Okey, selepas solat, kalau kita nak tenangkan kita punya ni, ataupun kita rasa jiwa kita resah, nak buat sesuatu, nak dapat ketenangan kan, baca surah Asy-Syarah ni, letak tangan kanan dekat dada. Okey, baca surah Asy-Syarah ni 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah. Letak tangan kanan kita kat dada. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Okey, baca surah Asy-Syarah ni, baca 3 kali. Baca 3 kali, letak kat dada. InsyaAllah, ya. Dan begitu juga kalau barang hilang. Barang hilang, baca surah Asy-Syarah ni dengan kita niat barang kita terjumpa. Okey. Baik, insya-Allah, ya. Alhamdulillah. Okey. Minta maaf lah, saya bukan nak malukan Hisham tu. Sebab dah banyak kali dah. Isteri saya pun dah banyak terkena. Jadi kita sama-sama beringatlah, ya. Insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak buat bacaan dengan betul, dan kita nak tadabbur surah At-Tin. Okey. Bila kali terakhir kita makan buah tin? Okey. Bila kali terakhir kita makan buah tin? Okey. Dulu kalau orang pergi Mekah, orang pergi umrah, kirim teringin nak makan buah tin kan. Sekarang ni kita kena carilah dekat mana-mana ya. Kak Roy boleh cari kat Mahnas kan. Buka tak Kak Roy Mahnas kan? Ataupun buka je dekat okey, boleh, insya-Allah. Dah Vera tak bagi tahu dari mana dapat berita tu. Abdullah Cik, berita apa tu? Okey, boleh, insya-Allah, ya. Okey, baik, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya kita masuk surah At-Tin. Okey, surah At-Tin, insya-Allah. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahannya. Wattini wazzaitun wa turi sinin
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Okey, baik. Okey, baik. Okey, pertama ayat 1 Wattini wazzaitun. Okey, wattin. Kenapa lam ni tidak disebut? Sebab kerana ini adalah alif lam syamsiah. Siapa masuk kelas tajwid kita tahulah kenapa lam disebut alif lam syamsiah. Okey, kalau sama nak tahu macam mana nak bunyikan alif lam syamsiah, nanti join kelas tajwid. Okey. Okey, wattini wazzaitun waz. Okey, dia ada laser dekat sini ataupun sifat sofir. Okey. Okey. Wattini wazzaitun. Okey. Iaitu demi buah tin dan buah zaitun. Apa beza buah tin dengan buah zaitun? Buah zaitun dia boleh diperah dia jadi minyak kan, minyak zaitun kan. Okey. Waturi sinin. Okey, ta pastikan tebal. Huruf ta ni dia berada di belakang. Nak bunyikan huruf ta, pastikan lidah kita sentuh di belakang gigi kacip atas. Waturi sinin. Okey. Waturi sinin. Okey. Seterusnya Wahadha. Za, pastikan huruf zal, hujung lidah betul-betul kita duduk parking di antara gigi atas dan gigi bawah. Wahadhal. Sebab apa? Zal ni dia tak sama macam huruf zai. Zai ni dia ada bunyi laser. Okey. Zai. Okey. Tetapi huruf zal, hujung lidah di antara gigi atas dan bawah. Wahadha, macam tu. Wahadhal baladil amin. Wahadhal, macam tu ya. Pastikan lidah kita parking di antara gigi atas di bawah. Okey. Wahadhal baladil amin. Okey. Wahadhal baladil amin. Okey. Makkah yang aman. Okey. Al-balad merujuk pada Makkah yang aman. Okey. Terus. Laqad khalaqnal. Laqad khalaqa. Okey, huruf qalqalah ada 5. Apa dia? Bajim dal qafta ataupun baju dal qata, bajin dal qafta. Okey. Hanya 5 huruf ni sahaja dia melantun. Laqad khalaqa, macam tu. Jangan kita lama sangat, takut dia terjadi baris pula. Okey, olah-olah tambah baris. Laqad khalaqa, itu jadi panjang. Tak nak, dia bunyi pendek je. Dan dia sebenarnya dia sekali jalan je. Okey. Laqad khalaqal. Okey, laqad khalaqanal. Macam tu ya. Okey. Laqad sikit saja dia melantun. Okey. Laqad khalaqanal insa. Okey. Nun ni dia tak ada tanda mati sebab apa? Sebab kita kena sembunyikan. Sebab itulah nun tak ada tanda mati. Maknanya hujung lidah kita tak melekat dekat langit keras atas. Laqad khalaqanal insana fi macam biasa. Jumpa tanda ombak, tanda mad bertemu dengan huruf hamzah, kita baca 4 atau 5 harakat. Laqad khalaqanal insana fi ha pedas. Boleh. Ahsani taqwim. Ayat keempat ni ada 3 qalqalah.
Okey, ada 3 qalqalah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Terus sa, thumma. Kalau huruf zal, okey, huruf zal dia kita kena ada letakkan lidah parking di antara gigi atas dan di bawah. Wa hadza, za. Huruf sa sama juga lidah parking di antara gigi atas ataupun bawah, gigi kacip, gigi depan lah. Okey, dia keluar sikit lidah. Sa. Selepas hari Isnin ada hari Salasa. Gitu kan. Okey. Thumma. Jumpa je mim bertanda sabdu kena dengung dua harakat. Okey. Macam tu Okey. Thumma radada. Kenapa saya tekankan qalqalah? Sebab dalam surah ni ada banyak qalqalah surah, qalqalah kecil Thumma radadnahu asfala safilin. Sin pastikan bunyi hams ataupun dia berangin sikit. Wajibul guna. Thumma radadnahu asfala safilin. Boleh? Lagi sekali. Thumma radadnahu asfala safilin. Teruskan ayat ke-6. Illallazi ingat huruf zal tak sama macam huruf zai. Huruf zai dia ada laser. Okey, wattini wazza. Dengar tak bunyi lebah? Lebah kan? Huruf zal tak ada laser sebab apa? Hujung lidah kita parking di antara gigi kacip depan ataupun gigi gunting. Orang panggil gigi arnab pun ada ke? Illallazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, ghai, jangan ghai. Ghai dia kena bunyi muncung sikit. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, hujung macam biasa. Kalau sebelum huruf terakhir, huruf second last, dia ada huruf mat, alif ke, waw ke, ya ke, maka kita boleh panjang 2, 4, 6 harakat. Okey, kita boleh panjang 2, 4, 6 harakat Okey. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, Kak Mulizah Iza tanya, Ustaz, kalau gigi tak ada, macam mana nak letak lidah di antara hujung lidah tu, huruf zal? Kita buat seolah-olah macam kita ada gigi. Kalau tak ada gigi, tambah gigi. Okey. Ada makcik tanya, Ustaz, benteng makcik dah tembok makcik dah runtuh. Okey, buat tembok baru. Okey. Boleh. Okey, terusnya. Fama yukazzi. Okey, hari ni kita nak tekankan tentang huruf zal. Zal, hujung lidah kita parking di antara gigi atas dan bawah, iaitu gigi kacip ataupun gigi depan. Okey, banyak kita jumpa huruf zal hari ni. Okey, zal Fama yukazzi. Macam mana nak tahu zal kita betul ataupun tak? Zal kita, lidah kita berada di gigi atas dan gigi bawah. Okey, gigi atas dan gigi bawah. Itu nak tahu sama ada zal kita tu betul ataupun tak, dan tak ada laser. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Okey. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Okey. Okey, apa khasiat ataupun apa kelebihan surah At-Tin ni? Okey, apa kelebihan surah At-Tin? Dia ada 2 cerita utama dalam surah At-Tin. Pertama, cerita tentang nikmat Allah, iaitu buah tu. Yang kedua, cerita tentang kehebatan manusia, sebaik-baik kejadian. Okey, sebaik-baik kejadian. Okey, iaitu wattini wazzaitun. Okey, iaitu tentang buah tin. Okey, buah tin yang
manis ataupun buah tin yang menunjukkan banyak nikmat yang tumbuh pada negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Okey. Dan surah ini juga cerita tentang iaitu asal fitrah manusia, iaitu fitrah kita, iaitu inna ad-dina 'indallahil Islam. Okay, sebab manusia ni dia tak boleh tak ada agama. Dia mesti kena ada satu ikutan ataupun satu agama. Jadi fitrah kita iaitu hanif, iaitu kebaikan. Kita sebagai manusia, kita kena sentiasa kena berada dalam kebaikan. Pelik kalau manusia tu dia hidup dia buat jahat je, mesti akan terdetik pada kebaikan. Sebab tu kita jangan tengok orang jahat. Kalau kita tengok orang jahat, kita bencilah kelakuan dia, jangan benci pelaku yang melakukan. Okey, sebab fitrah kita adalah berasal daripada tiada dosa. Itu maksudnya. Okey. Dan seterusnya, pokok zaitun ni dia mengandungi banyak manfaat. Okey. Banyak kelebihan pokok zaitun ni. Kelebihan pokok zaitun ni banyak kelebihannya untuk kesihatan, okey, untuk macam-macam. Okey, pokok zaitun ni banyak kelebihan dia. Dan seterusnya, ayat yang keempat, Allah bagi tahu sesungguhnya kita manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gigi palsu mahal. Allahu akbar. Masya-Allah, sayangilah gigi anda. Gunakan Sensodyne. Okey, pakai sugi tuan-tuan puan-puan, pakai sugi insya-Allah. Okey. Tapi dia ada cara pakai sugi tu. Okey. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni adalah sebaik-baik bentuk kejadian. Subhanallah. Okey. Kita ni manusia ni Allah cipta sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Okey. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita kalau tengok kejadian manusia kan, kalau kita overhaul balik kita tengok Allah cipta komponen kan, kita punya wire pula, bukan wire, kita punya urat kita, sendi kita kan, macam mana Allah ciptakan kita sangat-sangat halus dan sangat-sangat seni. Okey, subhanallah, Allah ciptakan kita dalam keadaan hebat. Allah kata kita ni sebaik-baik kejadian. Tetapi siapa yang merosakkan diri kita? Kita sendiri yang merosakkan diri kita. Ayat seterusnya Allah kata, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendahnya. Allah dah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Kita kembalikan tempat kita dalam keadaan serendah-rendah martabat kerana bila mana kita tak taat perintah Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Kita tak taat perintah Allah. Kita tak solat dengan betul. Kita buat dosa. Kita tak jaga mata kita. Kita tak jaga telinga kita. Kita tak jaga hati kita. Tak jaga mulut kita. Kita telah merendahkan martabat kita. Sedangkan Allah kata martabat manusianya asfala safilin. Okey, sebaik-baik kejadian. Tetapi kita telah merendahkan martabat kita kerana dosa kesilapan yang kita buat. Okey. Kecuali Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey, iaitu kecuali orang yang buat kebajikan untuk dirinya. Okey, kebajikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan mereka akan mendapat pahala yang ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak berhenti, berterusan. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, pahala orang yang tersebut melakukan akan dapat juga pahala kepada orang yang menunjukkan. Barang siapa orang yang buat laksanakan, dan pahala tu berterusan sampai bila-bila. Sebab itulah tuan-tuan perempuan selalu share kan, kongsikan. Sebenarnya bila orang bersama kita, orang tu kekal bersama-sama selalu mengaji hari-hari, pahala yang tuan-tuan orang tu dapat kat kita juga. Untung sangat-sangat Okey, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dengan syarat kita buat perkara kebaikan dalam keadaan kita kena
niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tanya lagi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Okey, apa yang membuatkan mereka tak percaya tentang hari balasan setelah Allah bagi keterangan, Allah bagi tunjuk ajar dalam Al-Quran. Allah tanya kita, apa yang buatkan kita tak percaya, tak yakin dengan perintah Allah? Sedangkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, sedangkan Allah adalah sebaik-baik hakim yang maha adil. Nanti Allah akan tanya setiap satu saat yang kita guna, setiap satu sen yang kita ada. Allah takutnya saya bila saya cakap, saya sendiri takut. Allah tanya setiap masa yang kita gunakan, setiap wang ringgit, setiap nikmat yang kita, setiap sekecil-kecil nikmat, Allah akan tanya satu persatu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Allahu Akbar. Subhanallah. Takut sangat-sangat ya, takut sangat-sangat. Jadi mudah-mudahan satu surah ni kita buat lengkap hari ni. Saya baru buka satu tadabbur ni. Saya belum buka kitab tafsir lagi tuan-tuan dan puan. Kalau saya buka kitab tafsir panjang lagi. Panjang lagi. Kita ada beberapa tafsir yang kita guna. Pada saya ada 3 kitab yang untuk rujukan. Okey. Tadabbur, Asbabun Nuzul, Tafsir Al-Munir. Kalau nak tunjuk saya boleh tunjuk sekejap. Okey. Dapat sesuatu kita punya pagi ni? Subhanallah. Okey. Jadi walaupun sedikit kita masuk satu surah pagi ni, tapi cukup menginsafkan. Itu lebih baik dari kita banyak surah kita seronok, lepas tu habis gitu je. Okey. Pagi ni tuan-tuan dan puan, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, saya mengambil tadabbur dari kitab ni. Okey, dari kitab ni. Kalau nak saya ada 4 kitab. Okey, saya ada kitab. Okey, ni kitab. Okey, ini tadabbur. Pagi ni kita ambil daripada tadabbur kitab ni. Okey. Ada juga kitab yang ni juga. Ni bukan nak jual, nak bagi tahu sumber rujukan saya. Okey. Tafsir juzuk 30. Okey, dari Syekh Khalid Syekh Ibrahim. Okey. Saya tak buka ni lagi. Tadi saya buka yang ini saja. Tadi saya buka yang ini saja. Okey, ini saya tak buka lagi. Okay. Ada lagi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni sebab-sebab turun ayat. Ini kitab dia. Okey, kitab Asbabun Nuzul. Ini Imam Sayyuti. Imam Sayyuti ni memang terkenal dalam Quran. Okey. Dan ada lagi tafsir tuan-tuan dan puan. Tafsir yang lain iaitu tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni Syekh Wahbah almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Okey. Dan ada lagi satu tafsir Al-Azhar daripada Hamka. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak cerita tafsir, nak cerita tadabbur, jadi panjang, takut panjang ceritanya. Sekurang-kurang contoh. Kalau kita tengok nanti tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir surah. Okey, tafsir Al-Munir daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Okey. Surah At-Tin. Surah At-Tin diceritakan kenapa diturunkan ayat. Orang awam boleh tak baca tafsir tanpa bimbingan guru, Ustaz? Kak Fazilah. Baca panduan boleh, tetapi untuk nak dapat keterangan jelas perlu dibimbing oleh guru. Okey, tafsir ni untuk panduan amalan diri sendiri. Okey. Okey, ni tafsir ini iaitu Asbabun Nuzul. Tafsir lah. Kenapa diturunkan ayat kelima? Okey. Kenapa diturunkan ayat kelima? Diceritakan dalam kitab tafsir ni. Okey, panjang ni. Baru cerita pasal ayat 5 je. Okey, ni tafsir. Okey, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni cerita tentang kenapa ayat itu diturunkan. Contoh, kita tengok surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Okey. Surah Al-Alaq
Sebab saya nak bagi tahu apa yang saya cerita ni bukan saya cerita suka-suka je. Apa yang saya cerita ni saya rujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Okey. Muka surat 612. Tadi baru saya buka satu kitab ya tuan-tuan perempuan, tapi kita nak fokus kepada bacaan. Okey. Ini sebab penurunan. Ini kitab Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Okey. Kita gabungkan dari beberapa kitab. Okey. Dan begitu juga kita ada tafsir kitab yang lain. Subhanallah. Jadi tuan-tuan perempuan, bukan soal banyak yang kita tahu, tetapi soal apa yang kita amal. Okey. Apa yang kita amal, insya-Allah tuan-tuan perempuan ni. Okey, surah At-Tin contoh. Surah At-Tin ni. Okey, surah At-Tin. Okey. Ini tafsir yang lain juga. Okey. Sinopsis surah. Cerita tentang apa sinopsis surah tentang? Surah At-Tin. Tafsir surah At-Tin. Okey. Ini tafsirnya. Ini lebih detail. Ini lebih detail tuan-tuan ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita manusia. Allah ciptakan dalam keadaan sistem yang unik. Allah ciptakan kita punya sistem. Allah ciptakan bagaimana kita punya kehebatan diciptakan. Kita punya ciptakan. Diciptakan satu-satu dalam kitab ni. Setiap ayat ini tafsir juz 30. Jadi tuan-tuan perempuan, okey. Untuk kitab-kitab tafsir ni banyak. Okey. Kitab-kitab tafsir ni kita ada banyak. Kalau diukurkan banyak kitab-kitab tafsir yang ada. Tapi yang penting kita cuba perlahan sikit demi sedikit. Kita faham sedikit demi sedikit supaya kita nak pastikan kita nak beramal dengan, walaupun kita tahu sedikit, tetapi dengan tahu sedikit tu lebih baik daripada kita beramal, daripada kita tahu banyak kita tak beramal. Okey. Amalan yang sedikit dalam keadaan istiqamah lebih disukai Allah berbanding dengan amalan yang banyak tetapi tak disukai Allah. Okey. Ada yang tanya, ustaz, kitab ni ustaz jual ke? Tak, kitab ni saya tak jual. Cuma saya nak tunjuk ini antara kitab-kitab rujukan yang saya guna. Ada lagi tuan-tuan perempuan ini antara kitab-kitab rujukan yang kita guna dalam slot kita pada setiap hari Ahad dalam surah-surah bacaan dan tadabbur surah lazim, insya-Allah ya. Boleh? Seronok tak kita sama-sama pagi ni? Kita bersama-sama pagi ni. Seronok kan? Sedikit tetapi berterusan. Ada hikmah, insya-Allah. Walaupun sedikit beramal istiqamah lebih baik daripada bukan soal terbaik. Okey, boleh dapat sesuatu insya-Allah. Jadi hari ni kita insya-Allah minggu depan kita akan sambung surah Al-Alaq. Okey, itu panjang, tak sempat kalau kita nak masuk hari ni. Okey, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq iaitu cerita bagaimana wahyu yang pertama Allah turunkan. Okey, wahyu pertama Allah turunkan. Kenapa surah Al-Alaq ni letak kat belakang? Okey, ustaz nak tanya macam mana nak beli kitab untuk permulaan. Okey, kitab tafsir untuk permulaan, tuan-tuan perempuan, ini sebagai permulaan ni, beli dapatkan kitab tafsir juzuk 30 dulu pun boleh. Okey, sebab ada kitab tafsir yang tinggi, kitab tafsir yang tinggi, dia perlukan bimbingan guru, dan ada juga kitab tafsir yang ringkas. Okey, nak mudah tuan-tuan perempuan, untuk nak mudah, cuba cari kitab yang mudah untuk ringkas dan kita faham. Sekarang ni banyak kitab-kitab yang bergambar. Okey, banyak kitab-kitab yang
Kitab-kitab yang bergambar Jangan risau, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, wallahu alam. Semoga kita berada dalam PKP, kita ada banyak masa, sama-samalah kita selak ataupun kita tambahkan bacaan Al-Quran kita tambahkan pengetahuan kita dalam Al-Quran. Kalau kita tak boleh khatam ataupun kita tak boleh faham 30 juzuk, sekurang-kurangnya kita faham juzuk 30, okey ke? Okey sangat, betul tak? Okey. Kalau kita tak boleh faham 30 juzuk, okey, kalau sekurang-kurang kita boleh faham surah-surah dalam juzuk 30, okey sangat-sangat, betul tak? Okey kan? Sebab itulah saya ajak tuan-tuan puan-puan, jom sama-sama ikuti ataupun sertai kelas bersama-sama. Okey, kelas bersama-sama. Kita ada kelas hafazan yang akan bermula awal lagi 2 minggu, kelas hafazan juzuk 30. Kalau saya nak buka kelas hafazan juzuk 30 bersama-sama dengan saya, ada tak nak join? Kita buat seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Jumaat. Setiap hari Selasa dan Jumaat, sambil kita hafal surah-surah lazim juzuk 30, bermula daripada surah-surah pilihan kita. Nanti saya ada jadualkan. Dan sambil itu kita nak memahami intipati surah-surah lazim, insya-Allah ya. Mudah-mudahan. Okey, semoga yang baik itu datang pada Allah, yang kurang lemah itu datang pada kelemahan saya. Jom sama-sama kita baca doa, semoga Allah ampunkan kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa yang nak menaja ataupun siapa yang nak sumbangan untuk kita punya program pagi ni, boleh tekan pin komen di bawah, insya-Allah ya. Mudah-mudahan. Okey, nanti siapa yang nak join kelas hafazan bersama dengan saya, kita akan bagikan detail ya. Jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur. Kita jumpa lagi. Jangan lupa jam 10.10 nanti ada slot one page with tajwid. Okey, wallahu alam. Mudah-mudahan yang baik datang pada Allah, yang kurang lemah datang pada kelemahan saya. Sama-sama kita belajar. Mohon teguran sekiranya ada kesalahan, ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.